سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh memudahkan hati kami, yang boleh mengubah hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma aftah alaina, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. InsyaAllah. Apa itu syukur? Iaitu disebut dalam orang ulama, terkandung dalam tiga perkara yang disebut dalam Al-Quran surah An-Naml, iaitu ayat yang ke-40. Menceritakan tentang seorang lelaki, dan syukur itu ada tiga. Yang pertama sekali, mesti ada rasa istiqar, iaitu merasakan bahawa semua benda ni kita ni tak ada apa-apa. Istiqar ni rasa kita tak ada apa-apa. Yang kedua, kita merasakan dalam diri kita ini semua datangnya dari Allah. Semuanya datang dari Allah dengan menyebut hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah kelebihan yang Tuhan aku bagi padaku. Yang ketiga, iaitu yang ketiga ini liyabluwani. Bila mana seorang lelaki itu dia merasakan bahawa semua nikmat yang ada pada diri dia ni, kelebihan yang ada pada diri dia ni adalah ujian bagi dia supaya dia ni dapat bersyukur ataupun kufur. Tiga benda lah. Iaitu merasakan diri tak ada apa-apa. Yang kedua, merasakan semua segala nikmat datang dari Allah dengan menyebut hadza min fadli rabbi, dan merasakan segala nikmat yang ada dalam jiwa kita ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiga benda ni kalau ada dalam diri kita, kita adalah orang yang bersyukur. Dan bila orang yang bersyukur ni, la azidannakum, Allah pasti tambah dalam keberkatan hidup dia, masa dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita sambung lagi dalam masbab yang sama, iaitu dalam bab yang sama, iaitu bab iblis direjam dan dilaknat selama sehinggalah yaumul qiyamah. Hari ini tajuk yang ada pada hari ini, iblis ingin kekal abadi. Permintaan iblis satu benda, iaitu iblis ni minta supaya dia kekal abadi. Kekal abadi. Selepas dikata iblis cuba merancang sesuatu yang jahat demi menjadikan makhluk yang kekal abadi. Jadi apa segala yang dia nak buat ni untuk dia kekal abadi. Kekal abadi, maka maut tidak dapat menghampirinya kerana ia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menangguhkan kematiannya sehinggalah hampir berlakunya hari kiamat. Maksudnya dia bukanlah tak mati selama-lamanya, tapi dia sampailah hari kiamat, maka baru dia mati.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 79-81. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Maksudnya iblis berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan, iaitu manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat. Dan Allah berfirman pula pada iblis, iaitu dengan permohonanmu, Allah kata, dengan permohonanmu itu, wahai iblis, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh hinggalah ke hari masa yang termaklum, iaitu yaumul qiyamah. Jadi Allah makbulkan doa iblis ni, iaitu dapat panjang usianya hinggalah hari kiamat. Hinggalah hari kiamat. Makna anzurni ni dalam Al-Quran maksudnya perlahankan atau lambatkan kematianku. Manakala maksud daripada ayat ila yaumiddin, hinggalah berlakunya hari kiamat. Maksudnya Allah lambatkan. Dia minta kepada Allah supaya tangguh dia punya umur dia hinggalah hari kebangkitan. Bukannya tangguh sampai syurga neraka, tak ada. Sampai hari kiamat saja. Sampai hari kiamat, maka semua mati. Pada hari kiamat, dia tiap sangka kala ni semua mati. Semua mati. Okey. Bila kita menyebut tentang kekal abadi ni, sebenarnya benda inilah yang menjadi satu benda penyebab kenapakah Nabi Allah Adam dan Nabi Siti Hawa ini dia nak makan buah yang dilarang tu. Kenapa? Satu benda saja. Iaitu ketika mana dalam surah Al-A'raf, kan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah فَأَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah minta, wahai Adam, kamu duduklah rumah ni, syurga ni. Kamu duduk. Kami ingat, kamu jangan, satu benda je, kamu jangan hampiri pokok ini. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Kerana akan menjadikan kamu berdua ini orang yang zalim. Kemudian, pada cerita dia, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Maka ketika itulah syaitan ni, dia pada mulanya dia tak dapat nak hasut. Ini kisah benar dia lah. Syaitan ni tak dapat nak hasut, menghasut Nabi Adam ni dan Siti Hawa ni perkara yang buruk. Tidak dapat. Perkara yang buruk. Tak dapat dia nak hasut supaya dapat makan buah-buah khuldi, tak dapat. Sebab Hawa dan Adam ni taat kepada Allah. Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi pada akhirnya, kenapa yang terjadi? Sehinggalah pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, maka pada ketika itu apa yang iblis buat? Bila dia masuk ke jarum tak dapat, dia cadang kepada buat begini tak dapat, buat maksiat tak dapat, maka dia mula masuk jarum. Apa yang dia buat? Fawaswasa lahumas syaitan. Maka iblis ni terus mewaswaskan. Ini perangai iblis. Dia hebat dalam benda waswas. Dia tak dapat nak hasut orang semua buat jahat, dia waswaskan benda baik. Diwaswaskan benda baik. Diwaswaskan satu benda yang arahan Allah. Pertama apa diwaswaskan? Iaitu fawaswasa lahuma syaitan dengan cara dia pertama liyubdiyalahuma, dimulakan. Maksudnya iblis ni memulakan perancangan dia, modus operandi dia dengan memulakan ma wuri'a anhuma min sawatihima. Mula sedikit demi sedikit membuka aurat-aurat mereka. Maksudnya dia dah mula suka pakai benda cantik-cantik. Dia suka dah mula pakai baju bunga-bunga. Pada awalnya mungkin tak suka pada benda cantik, maka Nabi Siti Hawa dah mula suka cantik. Dah mula suka kepada aurat. Mula mungkin kalau kita ni mungkin dah glamour sikit, mungkin ustazah pada awal. Glamour sikit, dah pakai gincu pula. Glamour sikit, dah mula pakai baju Melayu, baju kurung. Tapi ada pula cutting dekat pinggang. Allah uji manusia ni dengan aurat, sedikit demi sedikit. Tapi aurat ni memang biasanya pada perempuan, bukan pada lelaki. Ini sebab tu kalau ada tajuk nanti ni, kita akan khususkan tajuk sebenarnya kesilapan siapa. Tapi kalau para ulama meletakkan bahawa nanti akan berlakunya bahawa amaran, iaitu kepada Siti Hawa dan kaum dia.
Sebab itu ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, hadis yang sahih. Hadis yang sahih dia menyebut tentang, iaitu hadis Bukhari. Walaula Hawwa'u lam dikata lam takhun ansa zawjaha. Kalaulah tidak kerana Hawa, iaitu Siti Hawa, maka tidaklah seorang perempuan akan mengkhianati suami. Okey, maknanya bukan khianat dari khianat benda dunia, tidak. Khianat ini khianat ibadat. Iaitu dia mula mengkhianati diri di dalam bab ibadat. Okey, pertama sekali kerana dia membuka ruang-ruang fitnah. Supaya iblis boleh menghasut dia. Yang pertama apa dia? Iaitu suka pada cantik. Suka pada buka aurat. Sikit demi sikit. Sikit demi sikit, mula aurat dia mula terbuka. Terbuka. Jadi itu yang pertama. Yang pertama ini cerita dulu. Okey, yang kedua, iaitu dalam Al-Quran lagi sebut, dia dah mula bukakan aurat dia. Kemudian dia kata apa? Iblis kata apa? Waqala. Iblis masuk jarum lagi. Waqala, maka iblis pun masuk jarum. Manahakuma. Dia kata tengok, Hawa ni suka buka aurat. Dia mungkin tak makan buah khuldi tu. Buah yang dilarang tu tak nak makan. Tapi kita tengok rupa-rupanya dia suka buka aurat. Suka pada benda lama-lama buka aurat. Makin cutting pinggang makin nampak. Begitulah. Buah dada makin nampak. Tudung makin pendek. Gitu. Contoh begitu. Waqala, maka dia berkata, manahakuma rabbukuma. Dia mula was-waskan dengan perkara, iaitu Allah sebenarnya tidaklah menghalang kamu. Allah tidak menghalang kamu berdua sebenarnya. An hadhihi syajarah, untuk dekat pada pokok tu. Aku tahulah, dia kata. Illa an takuna malakaini. Melainkan dia cuma tak nak kamu jadi malaikat. Kamu berdua malakaini, menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin. Yang mana malaikat ini sifat dia adalah kekal. Dia tidak tu. Malaikat ni dia tidak tu. Jadi Allah larang kamu pokok tu bukan apa. Cuma dia tak nak jadikan kamu ni macam malaikat yang tidak tu. Malaikat ni kekal muda gitu je umur dia. Umur dia gitu. Tak tua-tua. Tak tua-tua. Sebab dia nak jadikan kamu ni semakin tua. Lama-lama tu. Kan dulu waktu kamu hidup nampak muda kan cantik. Tapi sekarang kan makin lama menua. Faqasahuma wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku ni hanyalah memberi nasihat. Nak dengar tak apalah. Nak dengar, tak nak dengar sudah. Dia kata sesungguhnya aku ni cuma pemberi nasihat sebab aku ni orang lama. Dia bagi tahu sesungguhnya aku ni orang lama dan aku hanyalah beri nasihat. Okey. Apa yang dapat digambarkan dalam Al-Quran yang lain? Banyak lagi daripada surah Al-A'raf ayat 27 lagi. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Janganlah kamu tertipu dengan syaitan. Kama akhraja abawaikum. Sebagaimana dahulu mereka telah mengeluarkan ibu dan bapa kamu, iaitu Adam dan Hawa, minal jannah, daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang mana yang menyebabkan pakaian mereka terlucut, hampir-hampir terlucut. Maksudnya dia ni sampai membuatkan Adam dan Hawa ini terbuka aurat dia. Sikit demi sikit dia cucuk jarum. Kan? Dan kemudian ada ayat Quran lagi ni. Banyak sangat surah Nur. Dan juga dalam surah-surah yang lain. Banyak menyebut surah Al-Ahzab. Menyebut tentang bagaimana tertipunya Hawa ini dengan kecantikan dan juga semakin lama semakin suka buka aurat. Macam kita. Baru tipu dengan dunia sikit, duit banyak. Dah mulalah. Pakai, dah mulalah suka benda-benda yang dilarang dalam Islam. Minyak wangi, ya Allah, sebakul. Pakai baju macam pakai seluar tapi sempit. Seluar tight. Jadi pakai jubah tapi ya Allah macam lekra. Punggung nampak lu gitu. Jadi benda-benda macam ni lah, akhirnya syaitan boleh masuk dalam jiwa ni. Ini adalah awal fitnah. Awal fitnah. Ini sebut tentang ni. Kenapa? Akhirnya dia cakap sebenarnya, dia masuk jarum, bahawa sebenarnya pokok yang kamu tak boleh dekat tu, sebenarnya pokok tu, dia kata, kamu nak tahu tak? Dia kata. Ni surah Taha. Surah Taha. Kamu nak tahu tak? Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nak tak aku tunjukkan satu pokok
Adulluka, aku nak tunjukkan kepada kamu yang kamu berdua ni satu pokok. Al-khuldi. Pokok tu kekal. Ada satu pokok ni ada buah dia ni. Nama buah ni buah khuldi. Pokok yang dilarang tu lah. Buah ni buah kekal. Wa mulkin la yabla. Kalau kamu makan buah ni, kamu akan jadi kekal. Yang tidak akan la yabla, takkan tua-tua. Agak-agaknya cocok jarum ni nampak tak? Siapa agak-agaknya yang akan tertipu? Siapa yang agak-agaknya akan tertipu dengan tipu daya ni? Yang rasa macam tak tua-tua. Tak tua-tua. Siapa kat sini yang tak suka tu? Kebanyakan. Bukan ambil sikit-sikit lah. Kebanyakan orang yang suka dipuji dengan muda ni. Dia orang perempuan. Orang perempuan. Kalau umur dia sikit beza dia. Umur berapa je? Dah lah 45. Ustaz, baru 43 lah gitu. Dia beza cantik. Sebab tu kalau aku putih, kalau jual nak campak awet muda, orang tak tengok laki-laki tak laku. Jual kat laki-laki tak laku. Aku putih. Dia jual kat perempuan aku. Walaupun orang perempuan menyampah dengan Datuk Vidal. Menyampah. Tapi laku juga. Sebab apa? Dia mula-mula sujud jarum. Dia mula-mula menyampah dengan Datuk Vidal. Tapi dah lama nampak produk tu jalan. Kilir kat kedai tu nampak aku putih. Aku putih ni. Oh ni Datuk Vidal punya. Datuk Vidal punya. Tak apalah. Besok lalu lagi. Tengok aku putih. Okey ke barang ni? Okey. Tak apalah. Nanti lusa datang lagi. Minggu depan pusing-pusing tengok. Berapa harga? Begitulah manusia. Begitulah manusia. Dia sikit demi sedikit. Yang suka cantik ni perempuan. Kenapa? Dalam satu hadis rawahul Ahmad. Inna fil jannah. Kenapa? Selogik kan? Logical lah. Satu hadis rawahul Ahmad. Inna fil jannah. Sesungguhnya nanti di syurga, syajaratan, ada satu pokok yang besar. Pokoknya besar. Kan? Yasirur raqib fi zilliha. Ada satu pokok yang besar. Yang mana pokok tersebut yasirul raqib. Kalau ada seorang pemandu, macam seorang penunggang kuda yang laju ni, dia nunggang kuda, pokok kat syurga tu kalau satu ada penunggang kuda, dia duduk nunggang fi zilliha, bawah pokok tu. Kan? Mi'ata amin, maka ada 100 tahun. Sehinggalah 100 tahun dia nunggang kuda. Ma yaqta'uha ma yaqta'uha, maka dia sedar tak sedar dia tengok atas lagi, dah 100 tahun dah dia berjalan dengan kuda, dia menunggang kuda tersebut 100 tahun, sedar tak sedar dia tampak ma yaqta'uha, dia belum lagi melepasi pohon tersebut. Agak-agaknya pohon apa tu? Wahiya syajaratul khuldi, itu adalah pohon khuldi yang disebut oleh iblis tadi. Jadi pohon iblis tu besar. Daripada sudut mana pun Adam dan Hawa nampak pokok tu. Kalau kita lah, kita boleh bayangkan tak? Tudung tu kita tak minat sangat. Okey, kita rasa macam kita dah tua lah, tak minat tudung tu. Tapi kalau kedai tudung tu memang hari-hari nampak depan mata. Kan? Depan mata nampak promosi tudung tu, iklan, promosi kat kedai depan. Lalu je nampak, lama-lama beli tak beli. Dia geram juga, tension je, butik kat depan rumah kita. Tapi tak boleh beli. Kamu jangan beli kat butik. Tapi butik depan rumah kita melambat butik tudung. Tapi tak boleh pakai. Nampak hari-hari. Oish. Tekanan kita. Sebab tu maksiat ni tak boleh nampak selalu. Tapi Allah nampakkan sebagai ujian bagi Adam dan Hawa. Tapi biasanya yang gagalnya adalah laki-laki perempuan. Sebab perempuan ni pandangan dia apa depan mata dia. Itu perempuan. Perempuan ni pandangan dia depan mata dia. Laki-laki ni pandangan dia jauh. Pandangan laki ni jauh. Saya nampak perhatilah, saya tengok. Pada saya pergi ke kedai tudung atau butik. Maka pandangan perempuan ni nampak tudung depan mata dia. Nampak tudung, dia akan masuk je nampak tudung depan dia. Dia akan belik tudung. Laki-laki ni pandangan dia jauh. Sebab apa pandangan jauh? Saya masuk je, maka saya nampak jauh ni hujung kat sudut tu kerusi. Saya duduk kat kerusi. Sebab tu laki-laki ni pandangan dia jauh lah. Okey. Sebab tu laki-laki ni dia jaga. Isteri dia dekat tak nampak. Janda sebelah dia nampak. Jadi gitulah, memang pandangan dia jauh. Pandangan dia jauh. Okey. Agaknya lah. Sebab tu kata pandangan dia jauh. Sebab tu kena hati-hati. Pandangan lelaki ni. Pandangan tu kata laki-laki ni pandangan dia jauh, Ustaz. Okey. Jadi jauh rumah sebelah dia tengok. Okey. Jadi ketika mana saat disebut pokok tu besar, maka ketika itu siapa agak-agak?
Ketika itulah pastilah yang akan kecewa, yang akan mula terpengaruh adalah Hawa. Begitulah normalnya manusia. Siti Hawa ini perempuan. Maka Allah beritahu beberapa kali dalam Al-Quran. Kerana apa Allah beritahu Nabi Siti Hawa, kisah Nabi Adam ni? Bukan untuk beritahu apa. Nak beritahu jangan tertipu. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum, jangan kamu difitnah oleh iblis, ditipu daya oleh iblis. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana mak bapak kamu dulu, iaitu Adam dan Hawa, dikeluarkan daripada syurga. Jangan kamu tertipu dengan syaitan sehingga mereka terkeluar daripada syurga, yanzi'u anhuma libasahuma, sehingga mereka digoda oleh iblis sehingga mereka hampir-hampir melucutkan pakaian mereka. Liyuriyahuma sawatihima, dan hampir-hampir mereka sebelum ditertutup aurat-aurat mereka. Jadinya ingat, pertama sekali modus operandi syaitan dan iblis menghasut Hawa, dia merasakan bahawa suka dengan membuka aurat. Suka kalau boleh nak buka tudung ni. Nak boleh kalau nak tunjukkan rambut ni. Ini adalah pertama pintu fitnah perempuan. Sebab tu hari ni fitnah perempuan aurat. Laki-laki tak masuk dalam fitnah aurat. Betul? Kan? Tidak. Sebab pelaki, kata Zaidrus, perempuan ni dia macam kereta Lamborghini. Dia seksi. Perempuan laki-laki seksi, cantik. Perempuan lelaki ni dia macam kereta kancil. Jadi kalau nak sebut bahawa orang yang saat mana, sebab itu disuruh tutup. Tapi hari ni kalau kita main bowling, tengok sukan Commonwealth, sukan C, Sukma, bowling. Cuba tengok bowling. Orang laki-laki pakai seluar panjang. Kan? Lelaki macam lori. Orang tengok menyampah kan. Hei, banyaknya lori kan. Jadinya bila saat orang apa main bowling, laki-laki seluar panjang. Saya tengok sukan. Cuba tengok sukan Commonwealth. Perempuan pakai apa? Skirt. Kenapa? Padahal boleh pakai seluar panjang, tapi disuruh pakai skirt. Cuba tengok laki-laki, kalau laki-laki banyak benda, gimnastik. Siapa suami-suami yang kat sini dia patriotik? Dia suka tengok gimnastik. Suka Commonwealth, suka si. Gimnastik laki-laki, tengok betul, seluar panjang. Perempuan pakai apa? Tunjuk spender. Jadi kat sini nampak badminton. Sebagainya. Jadi siapa? Kenapa perempuan dan laki-laki ni memang boleh pakai seluar panjang, perempuan nak pakai juga skirt. Padahal sebenarnya laki-laki lah yang tak disuruh untuk buka aurat. Laki-laki tak ada masalah. Dosa dia tak besar. Memang dia boleh pakai pun. Kalau setakat dah dia pakai baju, tak pakai baju pun tak apa. Nak pakai baju fit pun tak apa. Sebab tu laki-laki perempuan kena hati-hati. Dia ada digoda syaitan supaya suka untuk dapat membuka aurat mereka, sebab anak-anak kita dia jaga. Pertama sekali jaga aurat. Mana ada orang tanya, Ustaz, risaulah anak-anak macam mana dengan dunia sekarang ni. Tak. Dua je pertama. Jaga solat, jaga aurat. Jaga solat, jaga aurat. Dua benda ni, kalau kita kaji, satu benda yang kita kajilah. Kita kaji benda ni, kita tengok, saya tengok YouTube banyak lah. Yang orang kat UK, yang seorang pakai, dia macam buat satu konten, yang seorang pakai tudung labuh. Seorang lagi macam pelacur, skirt. Tapi dia konten untuk ngacau. Seorang lelaki ngacau seorang perempuan. Yang dalam keadaan dia bajunya seksi. Kan? Macam orang biasa lah. Skirt, gaduh. Dia orang lelaki tu sentuh dia gini ni. Orang lain dilek. Itu je. Tak ada benda, masalah. Tapi satu lagi ada seorang yang pakai tudung besar, tiba-tiba dia kena ngacau dengan lelaki. Kena gitu. Orang semua tengok dan semua halang. Maksudnya, tak tahu kenapa, memang orang yang meletak aurat ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau tengok Kisah Rogol, cuba buka balik Kisah Rogol. Baru-baru ni saya tengok, baru ni tahun lepas ada seorang pelajar yang dia pergi keluar kedai makan, kedai mamak, dia pergi bilik air. Dia kena rogol. Dia kena tangkap masuk dalam bilik air, kena rogol. Semua terfikir balik. Tak pernah berlaku. Tapi masalahnya pakai tudung. Tapi tudung pun nampak seluar jeans, nampak buah dadanya. Tapi kalau orang yang pakai tudung labuh, pakai bajunya besar, cuba perhatikan satu-satu. Pernah tak berlaku? Tak pernah. Saya hampir tak pernah dengar.
Kisah orang yang tudung labu ni, kalau suka sama suka tu lain. Tu dosa dia. Tapi kalau dia dirogol, jarang berlaku. Jarang berlaku. Jarang ada tu mungkin ada. Tapi kalau tengok jarang berlaku. Sebab tu anak-anak perempuan tak perlu ajar taekwondo pun tak apa. Anak taekwondo pun tak nak ajar tak apalah. Cuma kalau kita tak payahlah nak belajar di taekwondo sangat-sangat. Sebab nak jaga protect diri dia dengan tutup aurat. Dan jaga solat. Laki-laki tak apalah. Laki-laki tak apa. Dan saya habis dengan hitam. Silat sending. Saya dulu dengan Pak Naib saya dulu. Belajar dengan silat sending. Bugis. Belajar macam mana silat. Habis silat sending. Sampai tapi tu silat tak garang gaduh pun. Tak pernah guna bergaduh. Saya sendiri pun tak pernah guna. Bila nak guna tak tahulah. Ada 7 langkah dalam silat sending. Tapi yang saya ingat langkah 1000. Langkah yang ke 1000. Tak ingat bila nak gaduh. Tak tahu guna gaduh bila. Gaduh dengan rumah je lah. Gaduh dengan rumah. Tak tahu gaduh dengan siapa. Okey. Jadinya, ketika mana saat bila sebut tentang ayat ini, barulah dikatakan bahawa wahai Adam, wahai Hawa, kamu nak tak makan satu buah yang mana buah tersebut boleh kekal abadi. Kita nak buat apa? Untuk kita makan ubat kuku putih, makan alik syukri, makan Herbalife, macam-macam ni untuk apa? Untuk nampak kekal muda. Kalau lah saya kalau dengan makcik-makcik ni senang sangat. Assalamualaikum, bonda. Nampak muda kan? Cuba Ustaz teka umur apa? 52. Ustaz dah 70 lah Ustaz. Ustaz dengan ada betul. Suka sebenarnya tu. Orang perempuan ni senang kena tipu. Dia tak apa, dia tipu pun tak apa. Yang penting orang puji dia. Ya. Agak-agaknya lah. Walaupun dia kita suka. Ustaz di mana ada Ustaz? Tak sukalah. Tu dah tua dah Ustaz. 70. Tapi betul lah macam umur 58 lah. Tapi dalam hati dia mesti juga suka bila orang puji tu. Orang puji muda. Macam mana orang-orang pun akan puji? Orang perempuan kat Mak Teh pun sama. Saya pergi Mak Teh tu, Mak Teh dapat muda. Ada pula kadang-kadang ada umur 70. Bonda Rosni jumpa dengan bonda muda. Bonda muda nampak muda. Kan? Dan seorang lagi bonda muda pula nampak bonda Ros. Hajar Rosni pun mu nampak muda. Padahal dua-dua tu. Dua-dua dah tua. Okey. Itu yang pelik ni. Orang perempuan ni. Kan? Suka panggil orang ni. Nampak muda lah Hajar. Hajar pun sama lah apa nampak muda. Padahal sebaya tu. 70. Dua-dua tu. Begitulah manusia ni. Dia suka bila dia puji tu. Kalau apa? Kak, nampak tua kak. Macam dah pencet. Ustaz, saya baru 45. Sedih muka dia. Jadi gitulah manusia. Apa pun. Tetapi akhirnya manusia ni suka pada kekal abadi. Ini rahsia pertama sekali. Kenapakah Hawa ni nak makan sangat buah tu? Padahal buah tak ada kena-mengena pun. Buah khuldi itu digelar oleh iblis. Bukan Allah yang gelar. Iblis yang mengatakan buah itu buah kekal. Allah tak bagi kamu makan buah tu kerana tak nak jadi kamu ni orang yang muda kekal. Tapi kamu akan semakin tua. Tadi terpengaruh. Padahal tipu. Iblis cuma tipu. Dia tak ada benar sakit pun. Jadi sebenarnya kita ni pun ditipu oleh iblis. Percayalah. Dia kata, ya bani Adam, la yaftinannakum. Jangan kamu ditipu daya oleh syaitan dan iblis. Kama akhraja abawaikum. Sebagaimana mereka telah mengeluarkan anak mak bapak kamu. Ini nasihat Allah. Jadi ingat. Sebab itulah kita nak baca Al-Quran ni. Untuk peringatan. Kisah ni dalam Al-Quran ni bukan untuk kita baca, untuk cerita kisah Adam begitu. Hawa begitu, tak. Kita baca ni bukan untuk Adam. Adam dah masuk syurga. Adam ahli syurga. Hawa ahli syurga. Radiyallahu anhuma. Mereka ni diredai oleh Allah. Hujung usia. Mereka Nabi. Tapi kisah mereka tu dirakam dalam Al-Quran sebagai nasihat kepada kita. Macam mana dulu permusuhan dia dengan iblis. Permusuhan dengan iblis sampai hari ini. Jangan kita tertipu dengan benda yang sama. Dengan modus operandi yang sama. Jangan tertipu. Sebab kisah itu akan membawa satu benda tauladan untuk diri kita yang banyak sebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Sehingga selepas itulah ketika Adam ini dia diturunkan ke bumi, dia ini diredai oleh Allah. Lalu apa dia punya doa? Nabi bila iblis tak boleh terima dengan Adam ni, maka dia minta satu benda. Sama juga, kekal. Ini satu benda nikmat yang
yang saya rasa semua orang minta doa. Ustaz, doakan saya sihat, Ustaz. Ustaz, doakan saya. Duit banyak pun tak guna. Antara dua lawan. Banyak duit dengan umur yang panjang, makan itu lebih orang suka makan. Sebab tu dalam Al-Quran ni kalau sebut khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, kematian dengan lapar, orang pergi lapar lagi. Orang lebih takut lapar daripada mati. Kalau tengok dalam baik kesan dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah tadi tu, dia lebih, orang manusia ni kadang-kadang lebih takut lapar daripada mati. Sehingga mana PKP tu kan, dia kata tak apa daripada aku lapar mati kat rumah, baik aku pergi kerja, tak apalah. Mati pun tak apalah, kena virus, yang penting aku jangan mati kelaparan. Jadinya manusia ni biasanya takut dengan keadaan dia semakin badan tak sihat. Jadi dia minta pada Allah. Jadi kita pun sama juga, kita minta supaya umur kita panjang. Panjang usia. Sebab manusia ni memang suka usia panjang. Tak ada siapa pun dalam dunia ni yang suka umur pendek. Kebanyakan. Ada juga, tapi tak semua. Kalau tengok pergi rumah orang nak mati, pergi orang dah nak mati ni, cuba pergi rumah dia. Ataupun pergi rumah, ataupun pergi bawa durian. Dia makan tak? Tak. Bawa dia air Milo ais, dia minum tak? Tidak. Kenapa tak minum? Sebab tak selera. Allah tarik selera dia. Allah tarik selera dia untuk minum air. Makan durian, Allah tarik. Tapi bila tengok, cuba bagi dia duit. Sekejap. Ni bagi duit ni, hutang hari tu, 20,000. Yang hutang, tak bawa katil. Tak bawa tilam. Nak lagi. Manusia ni memang, dia tak nak mati sebenarnya. Cuma yang tadi tu durian dengan tu, dia tak selera. Bukan pasal dia tak nak. Cuba Allah bagi dia selera balik. Lupa balik, sakit. Macam saya lah, masuk 38. Ada satu kali tu saya badan ada naik sikit lah. Sampai 86. 86 lah. Sekarang 83 lah. Macam berat kepala, kemudian pitam sekejap kan. Macam bukan pitam, gelap mata. Masa 38 sebelum PKP. Dan saya terus beli treadmill. Saya pergi sukan untuk segarkan badan. Segar balik lah. Turun sampai 75. Tapi bila dah segar balik, makan malam tak makan. Tapi lepas segar balik, sihat balik, lupa balik. Manusia gitu. Okey, jadinya cuma nak sebut bahawa umur yang panjang ni, manusia memang amat menyukainya. Lebih-lebih awet muda tak tua ni, orang perempuan lah mudah tertipu. Tapi Iblis juga minta pada Allah supaya umurnya panjang. Supaya umurnya panjang. Dan ditangguh sampai bila? Umurnya panjang. Umurnya panjang ini ditangguh oleh Allah SWT hinggalah hari kiamat. Kenapa Iblis meminta permintaan ini? Itu pertama. Iblis meminta permintaan ini. Okey, kita soalan di sini adalah kenapa Iblis meminta permintaan ini. Okey, kita beri salam dulu Kak Nurmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaya Zagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suranai Zulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Zainab Desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yusra Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah. Okay. Okay, ada je perempuan pakai abaya main bowling di Dubai. Okay, bagus tu. Memang bagus. Sebab tu saya kata tadi kebanyakan. Tapi saya jangan tertipu dengan orang-orang di Arab ni. Saya pernah sekali di Bali. Sebelum PKP tu saya pergi Bali. Saya daripada lupa namanya. Madura. Saya turun Madura, kemudian Madura Surabaya. Lepas tu saya terus daripada Surabaya tu saya pergi pergi Malang, Batu. Sebab orang rumah saya dia ada satu kos dengan profesor sana dekat Universiti Malang untuk PhD dia masa tu. Sekarang lepas tu pergi, kemudian saya naik Gunung Bromo. Kemudian saya terus nak pergi ke ni tau. Saya nak pergi ke Lombok. Lombok saya nak duduk 8 hari lah. Seminggu lebih saya duduk situ. Tapi masa pergi Lombok tu dia kena melalui Jalan Bali. Sampai Bali lah orang pula duduk 3 hari. Duduk 3 hari. Saya pernah sekali pergi Bali tu. Ke hotel tu. Tak ada masalah kan. Pergi satu hotel tu. Ada satu pakai nikah perempuan. Dengan grup dia ada 2-3 orang, 4 orang lelaki. Dan ada perempuan, ada 2 orang gitu lah.
Laki-laki saya kenal sebut, saya berbual lah, duduk mana? Saya Riyadh, dia kata. Oh, Riyadh. Seorang lagi ada Mekah. Seorang lagi Mekah. Seorang lagi Riyadh. Maksudnya di Saudi. Yang seorang lagi perempuan tutup. Bukan nikab. Tutup semua. Besok pagi. Lepas saya sarapan dekat hotel tu. Sarapan. Anak-anak mandi. Saya jarang nak mandi lah. Anak-anak mandi. Okay. Saya nampak ada satu gerombolan yang lelaki tadi. Yang lelaki. Samalah nampak ada 4 orang lelaki. Lepas tu ada 2 orang perempuan. Yang perempuan tu pakai bikini. Saya dah agak lah yang bikini ni memang yang pakai nikab orang tadi. Yang pakai nikab orang tadi. Nampak? Kita orang Malaysia. Kalau kita memang pakai tudung kat Malaysia, kat sana pakai tudung. Tapi orang Arab ni pelik. Unik. Unik. Dia boleh pakai tudung, nikab, tutup semua dekat tempat dia. Tapi tempat orang dia boleh pakai bikini. Masya Allah. Wa'iyyazubillah min zalik. Ini perangai pelik. Perangai pelik orang Arab ni. Siapa yang pernah tahu benda ni? Mesti nak pernah tahu. Kalau dia KL tahu dah macam mana perangai dia. Pakai nikab masuk dekat shopping complex, keluar balik dah pakai seksi dah. Selojin semua. Rambut perang dan sebagainya. Tutup aurat. Buka tudung dia. Ini memang penyakit yang paling unik. Orang Arab ni saya tak tahu sebab apa. Banyak munafik di antara orang-orang dia. Sebab sana terpaksa pakai. Dididik dengan begitu sekali. Orang Malaysia ni dididik dengan agama lebih baik saya ingat daripada orang Saudi. Lebih baik sebab orang Malaysia ni dididik dengan tidak dipaksa. Keikhlasan diri dia. Kalau di sini dia macam tu, di sana dia macam tu lah. Tapi pelik lah. Tapi wajib lah. Kita wajib jadikan anak-anak kita ni tutup aurat daripada kecil. Wajib. Okey, jadinya Kak Asia kemudian. Betul Ustaz? Ya betul. Saya pun tak faham kenapa kan. Jadi itulah antaranya. Okey, pertama Safiyah Azhar, jaga aurat. Okey. Okey, jaga aurat. Pertama jaga solat, kemudian jaga aurat. Itu 2 benda. Jadi fitnah. Assalamualaikum Ustaz. Safiyah Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallah. Bukan barakallah, barakah. Bukan Q tapi K. Barakallah. Kalau barakah tu maknanya peti. Barakah. Barakah tu maknanya peti. Kalau Q. Kalau barakah baru barakat. Okey. Kak Ade Irma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ustaz. Ustaz sudah sampai ke Indonesia. Kapan Ustaz jalan-jalan ke Indonesia lagi Ustaz? Oh, saya sampai Indonesia banyaklah. Di lepas Aceh sampai dah. Saya tak sampai Brunei lagi ni. Tak sampai Brunei. Saya belum sampai negara Brunei. Kalau Kemboja, Vietnam, Euro, Australia, saya pernah pergi. Saya suka jalan. Dari muda lagi saya suka berjalan. Saya tak sampai Brunei. Nanti Brunei saya nak jumpa orang-orang Brunei. Kalau Brunei ramai saya ingat saya orang-orang Brunei daripada JNI ni. JNI. Kalau ke Indonesia boleh jumpa saya Ustaz. Di Indonesia di mana? Kak Sasa. Sasa betul ke? Saya pernah tanya kenapa dalam gambar bertutup di Malaysia tak tutup. Memang wanita Arab tu jawab di sana memang terpaksa. Bukan pakai kerana nak sampai. Itulah orang Arab. Okay. Saya kerja di Jakarta Ustaz. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Moga-moga kita dapat bertemu lah. Tak dapat bertemu pun bertemu di dalam Google Meet ini. Moga-moga kita juga bertemu. Tak dapat bertemu di dunia. Yang dalam ni Google Meet tak dapat bertemu di dunia ni. Moga-moga dengan asbab kita bertemu dalam Google Meet. Dalam Riyadul Jannah. Dalam taman-taman syurga ni. Moga-moga kita nanti akan bertemu dengan kita semua. Di dalam syurga Firdaus insyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadinya, kemudian dikata, saya terus lagi. Iaitu, kenapakah Iblis meminta daripada Allah permintaan ini? Kenapa? Hal ini kerana Iblis adalah makhluk yang keji. Pandai berhelah dan mempunyai rancangan. Rancangan dia ada. Apa rancangan dia? Ia mahu kekal abadi ni. Sebab apa? Kerana ia tidak mahu mati seperti makhluk lain. Dia nak rasa bahawa diri dia hebat daripada makhluk lain. Maka Allah bagi dia umur yang panjang. Macam tu Allah hinakan Fir'aun. Sehingga ada satu riwayat mengatakan bahawa Fir'aun ni tidak pernah sakit. Tapi ini Israeliat je lah. Fir'aun ni tak pernah sakit. Nabi-Nabi sakit. Para Nabi, para Rasul sakit. Nabi Ayub sakit. Nabi Muhammad SAW makan racun sakit. Tapi Allah bagi Fir'aun yang jahat ni tak sakit. Jadi Allah hinakan dia dengan sihat. Jadinya Allah hinakan lagi laknat Iblis dengan doa dia supaya dia tidak mati. Jadi jangan bangga sangat umur panjang, jangan bangga sangat sihat.
Tapi ucap Alhamdulillah. Ucap Alhamdulillah. Jangan berbangga. Jangan berbangga, jangan ujub. Maka kita ni sihat ni, kerana diri kita pandai usaha. Kerana diri kita pandai begini, kita baru jaga sungguh. Jangan. Itu kita kena rasakan bahawa kesihatan ni semua Allah bagi. Adalah syukur apa syukur? Merasakan kesihatan tu, yang pertama nak rasa syukur, merasakan kesihatan ini adalah ujian daripada Allah. Ujian. Kita boleh melihat ni ujian. Kita guna untuk apa? Yang kedua, kita mesti iftikhar. Merasakan kesihatan kita ni bukan dari... Tak ada apa-apa. Nothing. Kita tak ada apa-apa. Tak boleh menggerakkan tangan sebenarnya. Yang gerakkan tangan kita siapa? Allah boleh tarik nyawa kita bila-bila. Yang ketiga, merasakan semua datang daripada Allah. Itu baru kita rasa syukur dengan kesihatan kita, Allah tambah lagi. Tambah apa dia? Tambah sihat. Allah tambah lagi kegunaan. Barakah maknanya, menggunakan kesihatan tu, subutul khair. Untuk menetapkan kesihatan itu banyak menggunakan kebaikan. Itu makna barakah. Okey. Jadinya, tapi iblis, dia gunakan itu untuk jalan murka. Iaitu dia gunakan kesihatan dia, dia gunakan kekal abadi dia untuk sombong. Merasakan diri ni yang boleh kekal abadi, tak macam makhluk lain mati. Hina. Dia makhluk kekal, dia mulia. Dia rasa macam tu. Bila dia kekal muda, dia kekal tak mati-mati, dia makhluk hebat. Ada orang bila nampak badan dia sihat, maka dia nampak dia lebih hebat daripada orang lain. Padahal Allah hinakan dia. Tapi kalau dia sihat, dia barakah, Alhamdulillah. Bukan nak kata bahawa tidak boleh sihat. Tidak. Jangan berbangga-bangga dengan kesihatan. Itu saja. Tapi merasakan segala kesihatan itu merupakan ujian daripada Allah. Supaya kita jadi orang yang bersyukur. Jadi, ia mahu kekal hingga hari kebangkitan. Dengan itu, ia akan melihat kematian manusia dan menyaksikan tiupan sangkakala yang melanda semua makhluk yang bernyawa. Ketika itu, ia sedang berlaku, akhirnya semua mereka mati. Malahan juga akan menyaksikan kematian. Dia nak menyaksikan semua sekali kematian, semua malaikat. Kemudian tinggallah ia seorang diri kekal, hidup berbanding semua makhluk yang lain, yang sudah pun musnah. Ia juga akan kekal hidup sambil menyaksikan tiupan sangkakala seterusnya. Ditiupkan untuk kebangkitan semula. Ini memang iblis. Dia dapat hidup, dapat tengok segalanya mati depan mata dia. Malaikat-malaikat semua mati, dia tidak. Ini kelebihan yang Allah bagi pada iblis. Laknatullahi alaih. Lalu iblis dapat melihat semua manusia dibangkitkan dalam keadaan hidup semula. Hal ini bermakna iblis tidak mati, bahkan hidup kekal. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, mengetahui maksud permintaannya itu. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan. Pada lepas itu, barulah dia dimatikan. Malahan dia tahu akan tujuan iblis itu berdasarkan permintaan yang Allah tahu sebenarnya. Namun perkara ini bertentangan dengan sunnatullah bagi setiap makhluk yang terdiri daripada kalangan manusia. Sebenarnya tidak berlaku sunnatullah begitu. Tidak. Tapi Allah jadikan satu benda, Allah laknat dia, sumpah dia dengan tidak mati. Khusus untuk diri dia. Dan bahawa ketika mana semuanya mati, jin, malaikat semua mati, manusia dia tidak mati. Bukti menegaskan bahawa mereka semua pasti akan mati. Dan sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti akan mati. Dan semua akan mati. Iblis juga akan mati. Tapi saat mana bila? Nanti dibangkit ke hari kiamat. Sebelum saat itu dia mati. Maksudnya sampai semua mati, baru dia mati. Dibangkit ke hari kiamat. Wa'iyazubillah min zarik. Ini satu, walaupun nampak macam diberikan masa yang panjang pada dia, sebenarnya adalah merupakan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab melihat, menyaksikan semua perkara. Selain itu, Allah juga berfirman mengenai surah Anbiya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal dunia. Tak ada. Manusia yang Allah jadikan sebelum ni kekal abadi. Tak ada. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tak ada. Maksudnya tak ada. Sebelum dunia pun tak ada orang yang kekal dalam dunia. Takkan menjadikan seorang manusia sebelummu hidup kekal. Tak ada manusia. Maksudnya manusia semua mati. Adalah beberapa orang lah je lah yang Allah telah kecualikan. Iblis adalah makhluk yang paling panjang umurnya. Jadi nak semua makhluk dalam dunia ni,
Jika kesemua jin, manusia dan malaikat akan mati, maka iblis juga tidak terlepas daripada kematian. Mati tak iblis? Mati. Iblis berapa orang iblis ni sebenarnya? Iblis ni seorang tu je lah. Seko. Iblis seko tu je. Iblis tak banyak. Iblis bukan golongan. Iblis adalah nama orang tu. Sekok tu lah. Macam laksa, ikan sekok. Sekok je. Dia tidak banyak. Iblis bukan kaum banyak. Tapi iblis ni, dia adalah ketua daripada syaitan. Dia macam Adam. Adam adalah seorang. Maka iblis juga adalah kalangan jin. Dia seorang juga. Boleh faham Jangan fikir iblis semua keliling kita ada iblis. Tidak. Iblis seorang tu je. Dan kemudian ia juga dibangkitkan umurnya dan dihisap oleh Allah. Dan dimatikan, kemudian dibangkitkan balik, kemudian dihisap oleh Allah. Oleh itu Allah menolak permintaannya dengan berkata, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Itu saja. Bukan golongan yang kekal. Tidak. Kamu tidak kekal. Cuma diberi tempoh. Tempoh cuma lambat sikit lah. Dapat sampai hari kiamat. Yang lain daripada awal sampai kiamat, dia tak mati-mati. Beribu tahun. Allah telah menangguhkan dan melambatkan kematian iblis serta memanjangkan umurnya. Dia ada lagi sekarang. Iblis zaman Nabi Adam ni, dia masih hidup. Dia dapat menyaksikan dunia ni. Sehingga hari ini. Hebat tak hebat? Bahaya tak bahaya? Dia berceritakan tentang kehebatan dia. Sampai hari ini. Rahsia-rahsia nak menyesatkan manusia. Dan kemudian itu Allah juga melewatkan dan menahan rohnya daripada dicabut. Tetapi bukanlah sehingga berlakunya kiamat. Tapi dia mati juga hingga berlaku hari kiamat. Dibangkitkan semua makhluk dan kematiannya ditangguhkan. Kematiannya ditangguhkan dan kemudian ketika suatu hari yang akan dimaklumkan. Ia merupakan hari yang Allah tentukan kematiannya. Yang akan dimaklumkan. Dan sebenarnya itulah pun ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Bahkan tidak akan diawalkan mahupun dilewatkan sedikit pun. Saya baca je. Maka kematiannya pasti akan berlaku. Pada hari sebelumnya berlaku kiamat. Sebab itu janji dia. Ini bermakna iblis pasti akan mati sebelum hari kiamat sampai. Maksudnya sebelum hari kiamat, iblis tak akan mati. Setelah semua makhluk mati. Sudah pasti iblis ialah makhluk yang paling panjang umurnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sebelum kejadian Adam dalam tempoh suatu masa yang panjang yang tidak diketahui, iblis telah pun diciptakan oleh Allah. Kemudian iblis juga telah menyaksikan babak-babak dalam kisah Nabi Adam di dalam syurga. Ketikanya menjadikan Adam, patung Adam, semuanya iblis dah hidup dah. Seterusnya ia turut bersama Adam ke muka bumi dan hidup bersama-sama dalam kehidupan manusia di atas muka bumi sejak awal lagi. Selepas itu ia kekal merentasi ribuan tahun, malah mungkin puluhan tahun. Iblis juga melihat putaran dan generasi manusia dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Lalu ia menjalankan peranannya untuk menyesatkan, merosakkan mereka. Sebab itu barulah ia akan mati sebelum berlakunya hari kiamat. Ini bermakna iblis akan hidup sehingga beribu-ribu tahun. Dan ia merupakan makhluk yang paling panjang umurnya di dunia ni. Dan tetapi satu benda, ia tetap akan mati. Kerana semua makhluk yang lain juga pasti akan mati. Wallahu a'lam bissawab. Ini depan kita akan masuk sumpahan iblis untuk menyesatkan. Dan siapakah yang terlepas daripada sumpahan iblis? Maksudnya macam mana nak halang daripada kita ni boleh terlepas daripada sumpahan. Iblis dah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Allah kata, okey sesatkan. Tapi kecuali ada golongan-golongan yang kamu tak dapat sesatkan. Okey. Kak Nurini Mukhtar, Ustaz, iblis masih hidup sampai sekarang, betul? Sekarang dia dulu kan alim, dia baca Quran. Tak, okey, mana dah Quran tak ada waktu dulu. Quran disampaikan dah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang rajin ibadat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, dia menyebut iblis kurang-kurangnya sebelum Adam ni ada satu hikayat. Dia bukan riwayat. Hikayat ni diceritakan oleh orang-orang Bani Israel. Maka dikatakan dalam tafsir itu, maka dia telah beribadat sekurang-kurangnya 8,000 tahun. Maksudnya dia boleh ambil parameter yang lama dia 8,000 tahun dia beribadat. Tapi akhirnya kerana dia sombong, kerana ada rasa dalam dirinya, ana khairum minhu, dia lebih baik daripada Adam. Jadi kalau baca dia pasti tahu apa yang Allah tulis pasal iblis dalam Al-Quran. Ya, dia tahu. Macam kita lah. Tanya, Ustaz, kenapa kan dalam Quran sebut, dalam Injil sebut, Nabi Isa kan dia
Dia lahir, waktu Jesus lahir tu kan Siti Maryam gegarkan pokok korma. Pokok korma kan kalau tumbuh kan pada musim panas. Kalau korma tengah ranum. Tapi kenapa dalam Al-Quran pun sebut, dalam kitab Injil ada sebut bahawa ketika mana nak Siti Maryam ni dia nak lahirkan anak, ketika tu dia keluar daripada lahir anak, dia nampak keliling-keliling dia ni ada orang yang dengan kambing-kambing ni duduk berbaring-baring di atas rumput yang kering. Itu dalam Injil. Boleh buka. Saya belajar dulu Minal Wanihal. Maksudnya musim tu musim panas. Daun yang kering, rumput yang kering, dia duduk bersantai. Duduk berbaring-baring di atas rumput. Maksudnya musim sejuk, orang takkan buat. Tapi hari ini orang sambut hari Natal, hari Christmas, ada musim sejuk. Musim sejuk. Ada orang tanya kenapa mereka tak ikut kitab mereka. Yang menentukan bahawa lahirnya Nabi Isa musim panas, bukan musim salji. Sedangkan kita dalam Al-Quran, kita pun tak ikut Quran. Kita orang Islam ni baca Quran. Baca. Tapi tak ikut juga. Gitulah. Bila Allah sesatkan, Allah beri petunjuk kepada orang yang dia nak. Allah beri petunjuk kepada orang yang dia nak. Bukan orang yang bertunjuk pada orang yang baca Quran ni. Tapi yang beri petunjuk kepada orang yang Allah nak. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab ni tahu bahawa Nabi itu benar. Abu Talib tahu bahawa dia benar. Kamu benar. Al-Amin. Wahai Muhammad. Tapi mereka tak ada terima. Sebab hidayat milik Allah. Sebab itu hidayat milik Allah. Hari ini kita tahu kan. Kita tahu bahawa membuka aurat tu salah. Tapi kita buka juga aurat. Sebab apa? Itulah makhluk manusia dan makhluk bernama jin. Jadi jangan fikirlah bahawa iblis walaupun dia tahu, sedangkan orang-orang yang tahu tapi cuma penyakit dalam hati ni satu benda, iaitu merasakan diri lebih baik. Itu yang menyebabkan buta hati kita ni. Kita jadi buta mata kita ni sebabkan buta hati kita ni sebab kita merasa diri lebih baik. Penyakit itu berbahaya. Penyakit itu berbahaya. Wallahu a'lam. InsyaAllah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu lagi kita akan masuk bab yang ke-25. Tapi ingat, minggu depan saya nak letaklah satu tajuk. Sebelum kita masuk dalam sumpahan iblis ni, bab 25 saya nak masuk tajuk dalam pengorbanan teragung. Pengorbanan teragung iaitu kisah tentang korban lah. Tentang korban sebab kita nak berada pada masa-masa korban supaya mendatangkan satu pemanas, kita memanaskan balik cerita-cerita, kita panaskan balik kisah-kisah tentang korban ini. Bagaimanakah sejarah telah mengajar kita pengorbanan Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim, juga Ismail, dan juga pengorbanan berasal daripada kisah Nabi Adam, iaitu in qarraba surah Al-Ma'idah, iaitu dua orang anak dia yang berkorban. Jadi isu korban ni berlaku pada setiap Nabi. Tapi dia berlaku pada awal lagi, iaitu pada ketika Nabi Adam AS. Cuma berbeza syariat. Jadi insyaAllah bila sajalah. Jadi wallahualam kita pun dah 10-5 minit. InsyaAllah untuk mungkin ada soalan sahabat dan mungkin dalam chatting dah ada soalan lah ni. Dah saya jawab semua. Dan mungkin ada yang nak angkat tangan, boleh angkat tangan dan kemudian boleh berikan pandangan ataupun soalan satu atau dua, insyaAllah. Silakan para jemaah, sebelum kita tutup dengan Al-Muq, sila ajukan soalan sekiranya ada kemuskilan. Silakan. Sasa tu nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak nanya, apabila ada seseorang wanita, dia sama-sama seorang wanita nak bertudung, nak bercadar, tapi beliau berkata pada temannya, kau tak pantas pakai cadar, buka cadarmu. Bilang gitu, kau wanita biadab. Apakah itu termasuk kata-kata merasa dirinya lebih baik daripada orang itu, Ustaz? Ulang balik. Jadi cadar tu tudung ya? Iya, cadar tu kayak apa? Cadar tu kayak nikop, jadi bercadar kayak orang Arab gitu loh. Lepas tu? Nah, jadi temennya itu dia menghina temennya. Kamu nggak pantas pakai cadar. Buka cadarmu. Kau manusia wanita biadab. Tak pantas kau pakai cadar. Kau munafik gitu. Padahal dia sama-sama pakaian tudung tertutup gitu, Ustaz. Apakah itu termasuk dia merasa dirinya paling baik gitu? Oke, gini. Dalam mazhab Syafi'i, pakai tudung tu faridah. Pakai tudung besar sehingga bawah dada itu faridah. Faridah. Tapi memakai niqab itu fadilah, kelebihan. Jadi dia tidak faridah.
Jadi bila kita sebut tidak faridah, maka siapa yang pakai, dia lebih besar pahalanya. Lagi baik. Jadi orang yang pakai niqab ni dia lebih baik. Jadi, tapi tidak boleh menghalang atau tidak meletakkan. Cuma, kalau seorang itu pakai niqab, maka kita kena sangka baik kepada mereka. Jadi kalau mereka, sebab Nabi SAW sebut, bahawa bersangka baiklah kamu kepada orang beriman. Hari ini memang satu benda yang kalau kita panggil hati orang tu munafik, maksudnya hati dia yang jahat, dia boleh baca pula orang munafik. Dia boleh baca pula orang munafik. Wallahu a'lam lah. Jadi ini memang biasa berlaku ni. Biasa berlaku. Lagi-lagi zaman kat Malaysia ni, zaman-zaman 40-an dulu. Arwah mak saya. Bapak saya kan umurnya kalau ikut hidup 80 lah. Dia tarikh lahir dia tahun 39. Tahun 39. Dia jadi 30-an lah hidup. Jadi pada waktu tu pun dia cerita bahawa orang yang pakai tudung besar ni, orang-orang nak sangka buruk. Ada orang kata ajaran sesat. Pakai tudung besar ni ajaran sesat. Arqam. Pakai tudung besar sikit je, labu. Ini sesat. Kalau pakai niqab, memang cuba teka. Benda-benda semua. Kalau dulu pada tahun 50-an, 40-an, orang pakai niqab, orang panggil apa? Itu bapak saya cerita dulu. Bapak saya guru agama. Orang yang pakai niqab tu, orang tuduh apa? Orang kata dia apa? Hantu kom-kom. Bukan ninja. Betul. Kak Nur ini. Dulu dia panggil hantu kom-kom. Jahatnya orang dulu. Lepas tu orang pakai tudung besar. Kan? Kalau ada ustazah pakai tudung besar tu, dia kata, ni tengok sebelah mata dia tengok. Ini ajar sesat ni. Sebab biasa nampak je sesat dia pakai tudung besar je, jual agama. Penunggang agama. Yang ahli sunnah wal jamaah, Tariq al-Maturidiyah, al-Asyairah ni yang pakai skirt, yang pakai baju, apa tu? Baju kebaya. Yang pakai tudung nampak rambut lah. Yang tu ahli sunnah wal jamaah. Tapi ni biasa. Sangkaan buruk kita pada orang beriman ni memang atas dasar syaitan asud. Itu biasa dah. Bila arwah mak saya dulu macam tu, daripada kecil bapak saya begini, maka dah biasa dah hidup dalam keadaan yang biasa disangkaan begitu. Tapi hari ini alhamdulillah, Islamisasi di Malaysia semakin baik. Orang yang pakai niqab boleh terus dengan kereta BMW pun ada. Saya punya KJDT, saya pakai niqab, tidak menghalang langsung sedikit pun untuk berkejaya. Malah hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah. Cuma pakai niqab ni faridah, fadilah, kelebihan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pakai tudung itu, menutup aurat itu faridah, fardu. Fardu. Siapa yang nak pakai niqab silakan. Siapa tak nak pakai, tudung tu kena jaga dan kena pening. Tapi hari ni jangan sampai pakai niqab tapi pakai baju berhias. Kalah orang yang tak pakai niqab. Itu pun masalah. Paling masalah. Jadi apa-apa pun kalau sahabat kita menuduh kita dengan munafik, maka tak apalah, kita bersabarlah. Moga-moga kawan kita tu kita doa, semoga dia dapat hidayah. InsyaAllah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey. Saya dulu pernah dimomokkan. Kau jangan kawan dengan orang tudung besar. Mulut tudung besar ni mulut laser. Saya dulu kecil tu kalau gitu. Kau jangan kawan dengan tudung besar. Tudung besar ni mulut laser. Itulah orang-orang yang kadang-kadang tak tutup aurat ni. Dia akan cakap bahawa orang yang tudung besar dia mulut laser. Bila saya campur dengan orang tudung besar ni, saya tak nampak pula mulut dia orang laser. Cuma mungkin bila orang tudung besar ni dia ada sifat belajar macam bonda ros, dia sifat belajar. Jadi dia tegur kawan-kawan dia yang pakai baju kecil ni, mungkin tudung ni kecil. Awak pakailah tudung besar, kan Nabi suruh. Ada dia tu laser. Orang tudung besar. Padahal orang tu dakwah. Tapi dia rasa bahawa macam best dia bonda ros tu. Macam baik sangat, ustazah sangat lah tu. Dia rasa menyampah sebab macam tu. Sebab tegur. Tak open minded dia kata. Jadi saya nampak kat sini memang begitulah. Akhir zaman. Dakwah dipanggil laser lah. Dipanggil laser. Begitulah. Sampai hari ini, orang-orang yang tidak menutup aurat ni, syaitan akan mula meletakkan dalam hati-hati mereka merasa sangka buruk kepada orang yang beriman. Allah mula-mula kita jauhkan daripada merasa hasad dengan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Dulu yang pakai macam tu Arkam, yang saya kenal. Keliling saya memang Arkam. Boleh. Ustaz, boleh. Berkenaan iblis tadi kan Ustaz. Saya ada dengar macam ni. Iblis boleh berkata pada Allah, ya Allah, seperti mana engkau sesatkan aku. Berani betul iblis melawan Allah ni. Iblis dia bukan nak perang dengan Allah, tapi siapa yang boleh melawan Allah kan Ustaz? Betul. Tapi
orang kata apa, keangkuhan iblis tu untuk mengakui kesilapan dia tu, sebab tu dia diturunkan ke bumi ya Ustaz. Tapi iblis boleh menyalahkan Allah kerana sesatkan dia, ya Allah. Ustaz, sikit pencerahan Ustaz. Betul tu. Itu surah ni, apa, surah Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Allah menyebabkan aku tersesat. Wow. Itu memang. Sebab itulah pernah satu dalam azkar Imam Nawawi, dia pernah meletakkan satu cerita kisah dia. Dia satu letakkan bahawa tidak akan berjaya seorang satu kaum itu yang suka menyalahkan kaum-kaum yang lama. Kaum-kaum atau melaknat kaum-kaum dulu. Kaum-kaum sebelum dia. Maksudnya keturunan dia yang sebelum. Jadi kita selalu kan hari ni, kita selalu ketawakan. Ini orang dulu lah ni. Orang dulu lah ni. Mak apak kita dulu. Kalau jumpa ni dia buat gini. Padahal mak apak kita ni dulu yang mengajar kita, yang meletakkan kita habis duit dia pergi Mesir. Hari ni orang dulu tok guru dulu yang tak pandai baca Quran tu, yang tak pandai baca Quran, yang tak pandai baca apa? Tak pandai baca kitab Arab. Dipanggil ustaz. Tak pandai kitab Arab. Tak tahu nama hadis sahih, hadis dhaif, tak tahu. Tapi dia lah yang mengajar kitab Muta'al Badrain. Dia lah yang mengajar kita Al-Quran. Walaupun baca Quran ni walado sanad dia tak tahu. Tapi kita kadang-kadang ketawakan. Ini orang dulu lah ni. Orang dulu lah ni suka begitu. Sedangkan patutnya kita berdoa pada Allah. Kan? Dengan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita minta pada Allah supaya ampunkan dosa mereka dan jangan ada sedikit berasa hasad kepada kaum-kaum yang rasa hina, rasa hasad kepada kaum-kaum yang terdahulu. Orang dulu ni walaupun baca Quran ni tak betul, tapi dia telah didik anak-anak bangsa dia hari ini. Ustaz-ustaz kampung tu hari ini ramai doktor-doktor falsafah, doktor-doktor hebat, para qiraat, hasil usaha daripada orang tua-tua yang baca Quran, kitab muqaddam. Baca Quran, kita pandai baca bahasa Arab tu, tapi dia telah melahirkan pelajar-pelajar hari ini yang PhD bahasa Arab. Jadi sebab itu kalau kita satu kaum, kalau orang tanya saya, Ustaz, habis orang dulu Ustaz yang dia buat macam ni, dia buat apa, belah mulut tu dia potong jambul, saya tak suka ketawa kan. Orang dulu biarlah dulu. Kita minta pada Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Jangan kita menyalahkan. Ini dulu ni lah, kita baca Yasin ni, kita baca ni orang dulu lah ni. Kita gini-gini orang dulu lah ni, orang dulu ni. Jangan. Kalau kita sebut begitu, kita terus mengajar cara yang terbaik. Kalau macam tahnik, kan? Dulu orang tak pernah dengar nama tahnik. Orang tua-tua dulu mana ada? Dulu dia orang buat ni belah pecah kelapa kat abang saya. Ada anak didodoikan, dia potong rambut tu nanti letak dalam kelapa. Diikat pula lagi kalau dia banyak kalau apa, dia potong kelapa, dia letak lagi bawang apa tak faham saya. Dululah. Tapi kita hari ni dah tahu, kita tahnikkan anak, letakkan kurma, cukup betul-betul, timbang bagi orang miskin walaupun orang dulu tak buat. Tapi kita doa arwah bapak kita dulu, ya Allah, moga-moga diampunkan Allah dosa dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyalahkan kita hari ni bapak saya dululah yang tak pernah didik saya. Ni bapak saya dululah yang tak hantar saya tahfiz. Untung kamu mak bapak saya dulu tak pernah hantar saya tahfiz. Kita suka menyebabkan hari ni kita tak berjaya, hari ni kita bodoh agama, kita salahkan orang-orang yang sebelum kita. Jadi begitulah kita apabila sesat, hari ni bila kita jahat, kita salahkan suami. Kenapa kita hari ni tak bahagia? Kita salahkan isteri. Aku tak bahagia ni kerana aku dapat isteri macam kamu. Isteri pula cakap, aku tak bahagia ni kerana dapat isteri suami macam kamu. Sedangkan tidak. Kebahagiaan itu datang daripada diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan nyalahkan orang. Kebahagiaan itu datang daripada diri dia. Kebahagiaan itu datang daripada orang yang bersyukur, bukan datang daripada orang. Kita tak perlukan orang untuk kita rasa bahagia. Tapi kita perlukan Allah dan rasa syukur dalam hati untuk merasa bahagia. Sebab itulah manusia ni tidak boleh menyalahkan orang lain. Begitulah iblis sombong bila dia merasakan bahawa kesesatan dia datang bukan kerana dia, tapi kerana Allah yang telah menyesatkan dia. Wa'iyadzubillahi min zalik. Sedangkan Allah pernah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Imran, Al-Imran seingat saya. Iaitu, Imran, Wallahu'alam. Tapi saya ingat ayat dia. Iaitu, kalaulah ada kebaikan, maka sandarkanlah pada Allah. Sekiranya akan berlakunya keburukan, maka sandarlah kepada diri kamu sendiri. Jadi, Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Jelas. Sama-sama. Okey, insyaAllah. Moga-moga kita tidak menyalahkan
mak bapak kita dulu lah. Walaupun mak bapak kita ni, alamak, kan kita mana macam orang tua-tua dulu. Tapi saya pun semua respect lah arwah bapak saya lah. Bukan nak sebut pasal ni, pasal orang dulu-dulu ni, nak beli kitab tak ada. Nak beli kitab dekat badan mana nak pakai kitab tu, ya Allah, belajar dengan guru, kitab tu dia pakai. Kita hari ni ketawakan kitab ni, Allah, gini-gini. Itu orang dulu ni, saya kita kitab tak ada pengarang. Orang dulu tu nak tahu kitab dia tak ada badan, tak ada pustaka kitab, tak ada apa. Hari ni macam kat minggu depan ada apa? Ada satu pesta buku kan. Orang dulu nak dapat akses buku internet, tak ada. Hari ni kita dah berjaya, dah ada buku, kan? Tapi kita sombong pula dengan ilmu yang malah kita lebih hebat. Sampai kita ada satu salah tu, saya terdengar percakapan dia. Moga-moga diampunkan dosa lah. Siapa yang kita nak belajar Quran ni, syarat sah dia mesti ada sanad. Tak sah kalau kita belajar Quran tak ada sanad. Kecil hati orang tua-tua dulu. Yang mengajar Quran kepada kita tidak ada sanad. Kena hati-hati, walaupun benar sekalipun, maka kena hati-hati juga bercakap. Sebab guru-guru Quran kita dulu memang semua tak ada sanad. Jadi kalau kita nak belajar bersanad, kita jadi lebih baik dan kita ajar dia. Tak payahlah kita menyalah-nyalahkan orang-orang yang berguru tak bersanad dengan Al-Quran sebagainya, sebab kita dulu juga belajar dengan Al-Quran daripada guru saya sendiri dulu jauh kan. Walam dolli meninggal lah kan, Cikgu Jawas jauh yang ajar Quran. Jadi tapi dia mengajar, mendidik saya, dan saya punya Quran lebih baik lagi daripada dia. Saya belajar sampai jauh, dan dia terus pergi belajar, dan akhirnya anak murid dia belajar ada sanad. Belajar ada sanad. Tapi adakah guru tu salah? Tak, jangan salahkan guru. Salahkanlah diri sendiri. Wa'iyyazubillahi min zalik lah orang-orang yang suka menyalahkan orang dulu, sehingga Nabi SAW pernah sebut bahawa tidak akan berjayalah seorang manusia itu, umat itu yang suka menyalahkan umat-umat yang sebelumnya. Jadi kita hari ini adalah diri kita sendiri. Bukan salah orang dulu. Ini orang dulu lah ni. Orang UMNO dulu ni merintah 30 tahun kan. Ini orang tak payah. Kita diri kita sendiri. Tak perlulah selampau-lampau menyalahkan kaum-kaum yang terdahulu. Wallahualam. Jadi insyaAllah sama-sama kita membaca suratul Mulk. Dan untuk selangi surah Al-Mulk ini, kita baca selawat Ibrahimiyah lah. Atau kita baca selawat Tafrijiyah. Kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
منا ومنكم تقبل يا كريم. إن شاء الله. Taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza Ustaz. Di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Alhamdulillah. Istiqamah dengan majlis ilmu. Masya Allah. Ustaz, sedikit bahan kuliah Ustaz. Boleh. Okay, pada pukul 6.45 pagi seperti biasa kuliah subuh kita besok bersama dengan Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan kasidah. Pada pukul 8.30 pagi kuliah duha pula bersama juga dengan Imam Masjid Negara pula iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan kuliah akhir kita 8.15 malam, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan dengan tajuk tazkirahnya kunci menjiwai kalam Tuhan. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi